Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Eddie Rod's Adventure. So hari ni aku nak review satu mesin yang aku rasa aku teringin sangat nak pakai. Aku teringin sangat nak pakai. So kita buka dulu. So ini dia. Ada free gift ada free gift. So ada free gift tali opas 40 pound aku mungkin takkan guna lah. Aduh, sebab pilihan aku biasanya ialah tali-tali yang aku jual sendiri tali 7 trick yang semakin hari semakin ramai yang guna untuk casting, dan mula dipercayai oleh Angles. Okey, kita tengok. So ini dia Scorpion DC 151 HG. HG ni memang kawan punya favorite ratio 7.4. So kita buka unboxing. So di dalam ada dibalut dengan kemas. Terima kasih Kepom Tackle sebab balut dengan kemas. So dia datang dengan waranti selama setahun. Seperti biasa ada dia punya schematic diagram. So kita akan cerita pasal schematic diagram sekejap lagi. Dan okey, bantam oil. Bantam oil. So dalam box ada ini dan juga mesinnya. So aku baru buka nak check, tengok okey tak okey. Alhamdulillah okey, ini dia Scorpion DC 2021 151 HG. Smooth. Sangat smooth smooth macam Shimano biasa kan. Shimano punya micro molding memang agak smooth lah. Bagi aku memang lebih suka Shimano punya gearing daripada brand lain lah. Jadi kita tengok apa yang ditawarkan pada 151 HG ni. Aku rasa ramai yang dah tengok review-review daripada YouTuber lain tentang Scorpion DC ni. So ada review mengatakan yang drag dia cair tak sampai 5.5 kg Aku habis lock diketat. So mungkin kena check balik lah nanti macam mana. Bagi aku drag cair tu bukan satu masalah yang besar. InsyaAllah aku boleh perbaiki tapi kalau boleh kita tak nak perbaiki lah sebab barang baru kan. Barang baru kita tak nak buka kan sebab dia ada waranti setahun. Jadi kita terus kepada technical dia dulu, gearing. So aku tolak aku punya Scorpion MGL sebab
Scorpion ni didatangkan dengan MGL spool dan juga DC brake. Ni umpama mengimbau kembali zaman aku mula-mula mancing. Mula-mula mancing aku pakai Abu Garcia Pro Max warna gold tu, first model untuk Max series. Dan kemudian ada masalah dengan Paul dia. Aku bertukar kepada Scorpion DC yang first generation lah. Warna dia adalah warna lebih kurang macam ni lah kan. Tapi dia tak ada bunyi zing. Dia tak ada bunyi zing. So bagi aku DC untuk yang model lama tu, dia agak brake system dia agak terlalu kuat bagi aku, sebab kadang-kadang aku bermain dengan gewang yang agak rendah. Jadi dia tak boleh baling jauh, sebab perkiraan aku ialah selepas 10 kali kau orang baling, jarak tu seperti telah di lock. Jadi kau tak boleh buat apa-apa lagi. Memang kau baling macam tu je lah jauh dia. Kau macam mana pun kat situ lah jauh dia kan. Berbeza dengan yang baru ni. Yang baru ni didatangi dengan IDC 5. So sesiapa yang pernah pakai Scorpion DC yang warna hitam tu, dia dah pakai IDC 5. Beza dia, warna hitam tu dekat sini dia tulis IDC 5 brake, tapi yang ini dia tulis Scorpion. Aku harap boleh nampak dia tulis Scorpion DC. So itu yang buatkan aku suka lah. Aku tak berapa minat pula dia letak IDC 5 kat situ. So tapi itu terpulang pada masing-masing. Terpulang pada masing-masing. So kita pergi kepada dia punya gearing dan juga ratio. So Scorpion ni 151 HG datang dengan ratio 7.4 dan juga micro module gearing. Micro module gearing berserta dengan MGL spool. Berserta dengan MGL spool. DC brake, MGL spool. So bagi aku tu satu combination yang aku rasa aku teringin sangat nak cuba. Sebab MGL punya model memang favourite aku. Jadi aku rasa aku nak cuba juga, walaupun orang cakap drag dia cair kan. Tapi aku rasa kalau tengok review daripada beberapa YouTuber tempatan, diorang boleh servis semula lah kan. Tapi aku pergi ke YouTuber Europe semua, diorang tak ada pula bercerita tentang drag cair ni. Jadi mungkin ada certain production line yang bermasalah, ataupun kat sana mereka tak gunakan drag yang setinggi yang mana kita gunakan. Itu depends pada pengguna jugalah. Jadi mungkin kalau ikannya kuat, mungkin dragnya akan jadi loose ke apa ke kan. Jadi aku tak nak buat apa-apa dulu. Aku nak pakai dulu, aku nak test dulu, baru aku adjust mana yang aku rasa sepatutnya kan. Sayangnya dia tak datang dengan drag clicker. Kalau ada drag clicker lagi mengancam lah bagi aku kan. Sebab kalau dia ada drag clicker, aku rasa dah nampak perfect nampak perfect. So aku roll on pada dia punya schematic diagram. So tak banyak dan tak jauh beza sangat dengan Scorpion MGL 2020 yang warna merah tu. Aku dah jual 2020 aku. So jual kalajengking, ambil kalajengking baru Jadi aku tengok kat sini, kalau model MGL, bahagian bawah shaft adalah shaft ni shaft main gear shaft main gear. Untuk kau turning, bawah dia bukan bearing. Kawan buka, dia bukan bearing, dia adalah bush plastik Jadi kawan tengok kat sini, Scorpion 151 HG, part number part number dia adalah 46.
Oh, tulisan Jepun dia kata kan. Mantul. 46 tak nampak tulisan Japan tulisan Japan. Jadi aku pun tak boleh nak baca. Jadi aku tak tahu sama ada dia bearing ataupun dia bush. Kalau dia bush, aku akan tukar kepada bearing. Aku akan tukar kepada bearing supaya dia lebih smooth supaya dia lebih smooth. Macam MGL yang aku tolak tu, dia dah siap dengan bearing tu lah. Jadi dekat sini aku tengok SARB SARB ada 1, 2, 3 dan 4. So ada 3 bearing SARB shielded Shimano shielded anti-rust bearing SARB adalah Shimano anti-rust ball bearing, dan ARB adalah anti-rust ball bearing tapi dia tak shielded. Jadi dia datang dengan 3 shielded anti-rust bearing agak berbaloi 4x7 2.5 dan juga bukan 1 2 3 4. Betul 4 yang aku nampak 4. So nombor 1, nombor 5 pada nombor 6. Nombor 6 adalah bahagian 1 2 3 4 5 6. Pada bahagian ni pada bahagian ni maknanya ada 2 biji SARB atau nombor 6 ada 2 biji SARB, dan aku rasa sebelah bawah dia adalah plastik bush. Dan juga nombor 22 21 22. So 22 adalah berada di bahagian sini sebelum jumpa dengan one way clutch. Korang akan jumpa satu ball bearing kat sini. So itu adalah shielded ball bearing SARB. Lepas tu nombor 27. So 27 adalah pada tension spool. Tension spool ni ada satu bearing dan dia adalah SARB Shimano anti-rust ball bearing. So dan satu lagi ialah nombor 29 28 tak jumpa pula aku nombor 29 dia 29 adalah dekat tension juga. Dia ada 2 ball bearing kat sini, atas dan bawah, dan kedua-duanya adalah SARB. So bagi aku benda ni agak normal lah. Bahagian sini adalah bahagian yang kadang-kadang akan bermasalah rusted akan bermasalah rusted. So jadi penekanan dia memang berada di bahagian tu lah. So, jadi not bad, bagi aku not bad. Bahagian dalam pula ada kemungkinan besar 46 ni adalah bush. Aku kena download yang Japan punya ni kepada English punya ni baru aku boleh dapat agak sebab aku tak nak buka dulu mesin ni, aku nak terus pakai. Jadi aku rasa aku akan pakai dulu dan tengok macam mana kalau kata drag dia betul-betul cair baru aku buka. Tapi aku akan beritahu dengan seller dulu lah, tengok macam mana kan. Macam mana penjagaan dia adalah seperti biasa, tak ada apa sangat yang korang boleh baca sebab dia datang dengan bahasa Jepun everything is bahasa Jepun. Jadi nothing lah yang korang boleh baca. Tapi kalau pada diagram ni
Aku rasa dia adalah benda-benda yang normal, yang mana engkau orang pun tahu. Sebahagian DC dia ada P, N dan F P, N dan F P is for PE, braid. N for nylon, tali tangsi. F is for fluorocarbon. Kalau tak silap aku, dulu memang itulah dia punya tuning dia. So ada beberapa YouTuber cakap dia ada sedikit perbezaan tempat kedudukan adjuster dia ni jadi dia model baru mestilah dia re-upgrade lagi kan daripada model yang lama Jadi kita tengok berapa jauh dan berapa bagusnya reel ni. Nanti aku akan buat second review. Aku akan pergi kas, aku akan bawa dan tengoklah macam mana. Buat masa sekarang ni aku menggunakan Shimano Metanium MGL yang color silver tu bukan yang 2020 yang sebelum tu. Dan aku sangat berpuas hati dengan mesin tu. Jadi kita tengok yang Shimano ni macam mana, Shimano Scorpion ni macam mana. Jadi sekarang kita pergi kepada bahagian reel bahagian reel. Okey, ini adalah bahagian reel yang aku dah buka So korang nak buka benda ni ada dua perkara yang korang kena check So nombor satu adalah bahagian ni. Okey, bahagian adjuster untuk brake ni korang kena ubah kepada open So kat sini dia ada tuning untuk brake sampai ke windy W Jadi ini adalah bahagian IDC. So terang-terang dia ada tulis kat situ IDC 5 dan dalam ada spijit bearing macam biasa. Dekat sini korang boleh adjust controller dia control untuk tali apa yang kau pakai. Okay, so aku tak pakai fluorocarbon, jadi aku akan ubah benda ni kepada PE line. Jadi nanti kita tengok macam mana dia punya ni Bagi aku tulisan dia pun agak kemas dan jelas. Bahagian ini juga adalah sangat jelas bahagian ini juga adalah sama jelasnya. Sangat kemas, kekemasan yang sangat-sangat aku puas hati lah. Kata orang berbala juga kan kalau dari segi kosmetik dia kan. So ini adalah spool MGL. Tak ada spool tak ada bearing spool dekat sini Jadi kedua-duanya adalah di sini dan juga di dalam ini dalam tension knot ni dia ada dua bearing satu untuk pegang spool dan satu lagi untuk pegang kau punya gear pinion kecil tu gear pinion bukan main gear pinion sebab dia kalau dia X shape dia biasanya dia akan ada satu gear kat situ So kalau ikut kat sini dia ada 7 ball bearing aku rasa 7 ball bearing nanti aku recheck balik. Berat adalah 215 gram. Satu ni aku rasa adalah one way class. So kat sini dia ada bagi remark 12 pound 130 meter, 14 pound 110 meter, 16 pound 100 meter. Aku tak sure dia bagi untuk PE ataupun untuk fluorocarbon, tapi kebiasaannya adalah Power Pro punya tali Power Pro punya tali diameter cuma dia bagi tu je lah. Jadi aku akan masukkan tali. Aku nak masukkan 20 pound kat sini Aku rasa aku nak masukkan 20 pound.
ataupun aku masukkan 18 pound dekat sini dan metanium aku akan ubah kepada 20 pound. Sebab sekarang metanium tu pakai kalau tak silap aku 15 pound jadi ini adalah bahagian dia. Well grease, nampak macam well grease. Tak pasti dalam dia jangan over grease. Tu yang biasanya drag boleh jadi loose So model ni dibuat di Malaysia. So be proud orang Malaysia. Okay, be proud orang Malaysia bahagian ni adalah datang dengan gaya baru. Jadi dia kiri kanan. Ada orang dia suka, ada orang dia tak suka. Bagi orang Asia aku pasti aku suka sebab dia tak tergantung dia kiri kanan dia ada dia punya pemegang tak nampak tergantung macam yang warna hitam tu yang warna hitam tu dia kecil je tapi dia punya thumb area ni memang bagi aku sangat sesuai dengan jari orang Asia jari aku tak tahu kalau korang besar sebab dia agak narrow daripada yang last time punya. Aku tak ada yang tu nak tunjuk tapi dia agak lebih kecil daripada yang last time punya. Begitu juga dengan kosmetik dia sebelah sini. Korang nampak glittering tu kan. Body dia punya cat bagi aku sangat kemas So dia punya appearance pada labeling sangat kemas. Ini adalah micro module punya ni. Dan ini adalah ratio. Dan dia adalah model 151HG Shimano dan juga buatan Malaysia So dia keluar dari pekan daripada kilang Shimano di Pekan Nenas. Sangat berhampiran dengan tempat aku. Jadi masa akan menentukan macam mana keadaan dia bila cast dan juga bila kenikan especially is on the drag area bagi aku kalau drag tu bermasalah memang agak spoil lah untuk Shimano agak spoil lah sebab kalau ikutkan dia punya drag setting ni agak tinggi juga kan agak tinggi juga 5.5 so means is 5.5 kilo sepatutnya 5.5 kilo tapi tadi aku drag habis normal bukan tekan spool dah tak boleh gerak lah jadi mungkin teori aku betul mungkin ada satu batch yang operator lain ambil alih dan dia salah grease atau terlebih grease pada bahagian drag jadi masa akan menentukannya lah jadi ada masa nanti aku akan keluar aku akan spool up dulu dan aku akan cuba tarik-tarik tali tu tengok kuat tak kuat dan kita boleh move pada benda lain lah jadi aku rasa aku nak masukkan tali dulu dan cuba tarik insyaAllah aku akan bagi review secepat mungkin sebab kita pun sekarang dah boleh keluar untuk memancing walaupun tak jauh tapi kita boleh pergi memancing jadi aku akan review seterusnya nanti so aku pasang dulu dan masukkan tali dan nantikan aku punya review yang akan datang jangan lupa subscribe kalau korang nak dapatkan review tentang reel ni lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.